عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أبعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita pakai muka surat 6 perenggan 14. Kata musannif rahimahullah taala, wa qad jama'a Allahu al-khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 16. Wa man arada dhalika fa'alaihi bi'adami zulmi li'abdillahi fi a'radihim wa ansabihim falau salimu min zulmi ba'dihim ba'da lan talaqu ila Allahi walakinnahum mu'awwiquna kal midyani bisababi man yatlubuhu. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia, pemberian dia kepada kita, menjadikan kita dapat agama Islam melalui mak ayah kita yang Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dimudahkan kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Dijadikan pada kita kesedaran untuk nak belajar memahami ajaran agama ini, zahir batin, supaya benar-benar kita boleh ikut ajaran agama, perjalanan zahir, perjalanan batin. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita pada petang ni kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir solat asar berjemaah, berada pula dalam satu majlis ilmu untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Tajul Urus ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, kita nak sambung ni masih tunjuk ajar daripada pengarang kita ni mengenai kaedah macam mana untuk kita bakal jadi pengantin waktu kita mati ni. Dengan mana mati kita tu dalam keadaan bebas daripada azab kubur, bahkan dapat rahmat, dapat pelukan bumi ni, peluk kita dan belai dengan kasih sayang. Macam mana seseorang tu dibelai oleh pasangan masing-masing malam pengantin, yang tukut bahasa dia. Jadi antara yang telah kita bicara lepas terdekat ialah mengenai kaedah kita nak dapat berjaya untuk boleh jawab soalan marabuka ni, supaya betul perjalanan zahir batin kita. Antara formula yang telah kita bicara dulu adalah ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaedah ikut Nabi Muhammad ni ada istilah perjalanan zahir, perjalanan batin. Istilah kitab kita ni disebut dengan ada ikut atas kaedah khafiyah dan jaliyah, tu istilahnya lah. Dengan sebab mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, orang yang bukan kaum kerabat pun Rasulullah mengaku jadi kaum kerabat dia. Macam mana telah dipaparkan dulu mengenai sabda Nabi SAW berkenaan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang Parsi, tapi dia kata Salmanu minna ahlul bait. Berbanding dengan Nabi Nuh, walaupun anak dia sendiri, tapi bila dah tak ikut ajaran dia, Allah Ta'ala kata innahu laisa min ahlik. Walaupun anak, Allah kata yang ni bukan anak engkau, kan? Pasal apa? Dia tak nak ikut ajaran, tak nak mutaba'ah, tak nak ikut ajaran-ajaran Nabi dan Rasul. Itu antara yang terdekat kita bicara. Jadi yang ni yang nak sambung ni, dia tak faham kita nak ikut Nabi SAW
Dia kata man arada zalika fa alaihi bi adami zulmi li abdillah. Kata dia barang siapa nakkan demikian itu, maksudnya nak boleh betul-betul ikut Nabi SAW, boleh dapat berjaya dunia akhirat, boleh mati ni insya-Allah memang dapat kejayaan istilahnya. Jadi pengantin, hari kematian tu ialah hari pengantin. Lebih seronok lagi daripada kita jadi pengantin sehari hari itu. Pengantin sehari ni sehari je. Tapi pengantin alam kubur ni dia pengantin kekal abadi selama-lama. Jadi siapa yang nak kedudukan itu, maka kenalah dia tidak berlaku zalim terhadap hamba Allah Ta'ala pada kehormatan dan titihan mereka. Jalan yang disebut oleh para ulama dan para awliya ni, untuk kita capai betul-betul ikut Nabi SAW ni, antara yang kita kena jaga, jangan buat zalim terhadap sesama manusia. Ni antara perhatian yang besar kita kena berhati. Pasal buat zalim antara manusia ni adalah antara bab dosa yang di akhirat esok tidak akan diberikan kemaafan kepada kita oleh Allah Ta'ala dalam bab pengampunan dosa berhubung dengan anak Adam ni, melainkan hubungan dosa dengan anak Adam ni, kalau berdosa dengan mereka, salah dengan mereka, zalim dengan mereka, mereka lah yang mempunyai hak untuk memberikan kemaafan ataupun tidak. Itu besar sekali. Satu atas syarahan ulama bab dosa ni, antara dosa kita dengan Allah Ta'ala, dosa dengan makhluk. Dosa dengan makhluk ni besar lagi berbanding dengan dosa Allah Ta'ala dari sudut, kalau dosa dengan Allah Ta'ala misalnya tak sembahyang, tak puasa, tak tutup aurat, kalau ditaubat bersungguh-sungguh dengan melaksanakan pula dengan kaedah telah diajar oleh para ulama kita, kalau kata puasa, mana tak puasa dulu, mana yang dah langgar tahun kena bayar fidyah, yang qada yang fidyah, sembahyang pun yang qada, yang mana dia kena selesaikan istilahnya gitu dengan Allah Ta'ala, dengan dia taubat dan selesaikan semua tanggungjawab qada, fidyah atau seumpamanya. Taubat situ bersungguh-sungguh tu memang Allah Ta'ala terima taubat. Syarat dia taubat aja. Taubat. Yang ni pun ada bab besar nanti. Memang besar bab tu dia akan sebut bab taubat ni, pasal bab taubat ni memang adalah bab besar untuk kita nak berjalan ke Allah Ta'ala. Tanpa taubat tak boleh. Tak boleh. Dia akan menjadikan gagal kita untuk berjalan ke Allah Ta'ala. Itu dengan dosa dengan Allah Ta'ala. Adapun dosa dengan makhluk, dia tak macam tu, tak semudah itu. Bahkan istilahnya siapa yang pernah kita zalimi tidak akan diampunkan kita, dan Allah pun atas peraturan dia buat, Allah tak akan mengampunkan dosa sesama makhluk ni, melainkan siapa yang dizalimi itulah yang mengampunkan daripada kita, yang kalau kita buat zalim dengan dia, dia ampunkan kita baru terlepas kesalahan kita dengan dia. Mencuri, merampas, apa, zina dengan isteri orang, anak orang, semua ni masalah belaka. Tambah apa, harta pusaka yang sepatutnya diberi pada orang, ambil, tukar nama geran bukan nama kita. Siapa yang berhak sepatutnya berhak diberi, kita tak beri. Masya Allah. Harta sepatutnya bagi pada rakyat, rupanya ketua kampung sapu, contoh kan. Macam-macam tuan, bab harta zalim dengan manusia ni. Itu bab harta benda, bab maruah, itu yang disebut kaedah dia, jangan buat zalim dengan hamba Allah Ta'ala fi a'radihim wa ansabihim, pada kehormatan dan keturunan mereka. Satu, kalau orang ni jahat, kita kena belajar hukum syarak setakat mana yang kalau dia jahat, kalau kita nak tahzir dia, bagi peringatan kat dia, yang kita jumpa nasihat, itu satu hal. Kalau dah dia ni dah tak makan nasihat, dah jadi macam Fir'aun, buh bahasa gitu, dah jadi macam Abu Jahal, Abu Lahab, yang dia pula ajar benda sesat. Kalau ada kesesatan dia tu
sangat bahaya. Dia pula orang terkenal, popular, masyhur. Kalau kita tak tahzirkan orang lain untuk berhati-hati terhadap kesesatan mereka ni, ramai orang lagi sesat. Dalam kaedah syarak kita, mereka ni ialah antara orang yang harus kita ngumpat mereka sampai tahap boleh sebut nama, supaya orang lain bila sebut je nama dia ni berhati-hati. Tujuannya jangan tertipu dengan kejahatan mereka, jangan ikut mereka yang sesat, jangan terpedaya dengan kadang-kadang kelembutan mereka walaupun lembut, tapi sebenarnya dia mengajar benda yang salah, benda yang tak betul. Kalau ada kumpulan manusia yang macam ni, yang sesat dari tahap macam ni, dari segi kaedah syarak harus kita mengumpat dia. Sikit bandingan dia ada 6 kalau ikut senarai. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab tasawuf pun ada disebut ni. Siapa saya sebut kitab tasawuf? Selalunya kitab tasawuf kan si kitab suruh kita berhati-hati, jangan buat dosa dia. Jangan ngumpat sebut aib orang pun tak boleh. Tu salah besar tu, ngumpat tu. Ngumpat orang, pelaga orang. Yang ni ialah bab kesalahan besar. Pasal istilahnya kita buat dosa sesama anak Adam. Apa tu, fitnah orang, benda yang dia tak buat kita kata dia buat, benda yang tak salah kita kata salah. Yang ni memang kena cukup cermat. Tapi walau bagaimanapun, kalau dah memang salah, apatah lagi salah dia ni akan menyebabkan ada orang lain akan tertipu dengan kesalahan dia dan mengikut di atas kesesatan dia. Harus kita umpat dia, maksudnya sebut aib dia dan sebut nama dia pun boleh, untuk berjaga-jaga daripada jangan orang ramai ikut kesesatan kumpulan ni, orang ni. Adapun kalau tak sampai tahap tu, cukup dengan sindir perli aja. Kalau orang boleh faham, selesai. Kalau tak boleh faham, bahkan orang tak tahu pun, apatah lagi orang tak sedar pun rupanya sesat, harus sebut nama. Ini kaedah kita dalam syarak. Memang ada kaedah ni. Cuma kaedah ni bila ada orang tak faham, dia kata nak ngata orang lah tu, nak ngata orang lah tu. Yang ni pula lah, dia jadi masalah tu. Kaedah kita, walaupun ngata orang, memang dibenarkan untuk kita mengata orang. Ngata tu ngumpat lah, maksudnya sebut aib dia lah. Contohnya dia orang kafir, tu kawan kafir, ikut dia, ni pahaman ni sesat, ajaran dia ni menyeleweng daripada ajaran Islam, menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Dia ni kumpulan Mu'tazilah, dia ni Jabariyah, yang ni golongan tarikat tapi sesat. Contoh saya sebut nama macam-macam, nama-nama hebat tapi terkeluar daripada alasan Islam. Bila orang kata siapa dia ni, saya tak faham lah. Apatah lagi bila kumpulan ni sangat terkenal, ataupun individu ni sangat terkenal, bahkan ramai orang sangka di atas populariti dia, sangka dia betul. Harus kita nak sebut nama mereka supaya umat berhati-hati dengan mereka di atas kesesatan yang mereka bawa. Tentu kalau kita tengok jabatan agama pun macam tu, dia tak? Siapa-siapa yang istilah sesat ni, dia akan sebut anda dilarang mengikuti pahaman Wahabi, ini pahaman sesat. Contohnya atas nama disebutlah Wahabi, ciri Wahabi, manhaj Wahabi, itu pahaman Syiah, bahaya Syiah ni sesat, Syiah apa dia. Cuma bila ada orang tak faham Syiah ni apa, nanti duk Syiah tak betul, Wahabi tak betul, tapi duk ikut Wahabi. Contoh. Jadi dari segi kaedah harus kita ngumpat. Contoh ngumpat ni misalnya macam ni, saya nak bagi contoh aja. Ada 6 kumpulan biasanya yang dah sebut dalam kitab tasawuf. Yang tu tuan-tuan nak detail lah, saya tak cadang nak panjang. Misalnya seorang isteri, dia telah dianiaya. Siapa aniaya dia? Suami dia. Nafkah tak bagi, penyepak, penerajang, macam-macam tu kan. Suami dera dia macam-macam, habis rantai wang kemas, barang kemas semua, harta benda, mas kahwin apa semua suami ambil. Dah lah nafkah tak bagi, dia rampai pula semua harta benda macam ni, kereta, rumah apa semua dia jual.
geran pun isteri punya katalah macam ni. Habis tu nak buat macam mana? Memang kalau boleh mengadu ke Allah Ta'ala sajalah tak. Allah sebaik-baik tempat mengadu. Itu memang tak ada siapa bertikai tu. Tapi soalan, boleh tak dia nak mencari keadilan dengan membuat laporan ke pejabat agama, laporkan mengenai jahatnya suami dia, aibnya suami dia, lepas tu apa? Minta pasah, minta apa yang sepatutnya, kezaliman yang telah seorang isteri buat ke dia tu, minta pasah, minta khuluk misalnya, ataupun ganti rugi suami dia macam ni, suami dia buat lari kereta dia, ambil geran tanah dia, contoh sebagai misalnya, boleh tak pergi pejabat agama buat laporan ni pejabat agama? Soal, boleh tak? Tak boleh? Haram? Dosa besar? Boleh? Mufti ke apa ni pandai-pandai kata boleh? Memang kita faham boleh tak? Memang boleh. Memang antara keharusan boleh. Dia boleh pergi pejabat agama, saya nak buat laporan cik atau siapa, saya ni tambah tengok ni lebam sana, lebam sini, betul tak betul, polis kalau kata pejabat agama kena ambil statement tu satu hal lah kan. Saya bukan nak cerita tentang tu. Kalau dia orang betul nak sebut, boleh tak disebut? Ni apa masalah ni? Saya ni, siapa yang pukul? Suami saya lah. Suami cik puan nama apa? Mestilah nak ambil statement kan. Suami saya lah, saya tak nak sebut nama lah, suami saya lah. Suami dia lah, sebutlah nama. Tak apa, ni kad perkahwinan kami, suami isteri ada sini, ni buat nikah, ni suami saya. Tak ada ni gambar dia. Oh, orang ni ke? Tengok muka baik aja yang rupanya yang ni dia buat kat isteri dia. Okey, laporan ambil. Saya tak cerita masalah dia tipu tak tipu, saya nak cerita kalau orang buat zalim, boleh tak pergi lapor pejabat agama? Boleh tak? Boleh sebut nama tak? Boleh. Nak sebut tak tu kan? Sebut kalau kata orang macam ni dia zalim kat siapa? Kat isteri dia je. Kalau ajar Wahabi, ajar Syiah, bukan isteri dia saja masalah, satu Malaysia boleh sesat tu, satu dunia boleh sesat tu. Boleh sebut nama tak? Boleh. Dari sikit dah syarat boleh sebut nama. Boleh tahzir dia, siapa dia, nama orang ni bermasalah. Ambil gambar tu tulis sedarai, ni sedarai bapa Wahabi Malaysia. Dan memang orang buat dah pun. Sedarai dia macam ni. Yang ni rekod hitam, nama orang ni. Dari segi keharusan harus. Yang tu nak sebut tu. Jadi kalau tak ada sebab untuk boleh dibuka aib dia, yang tu jangan pasal. Misalnya apa nak sebut, kita tak suka jiran kita ni, kita kata apa, jiran aku tu menyampah lah. Siapa? Gaji besar tapi rumah buruk, duduk kawasan Ipoh lah tu, tak padan langsung. Lah, apa masalah rumah dia buruk, biarlah. Kalau kau tak sesuai rumah dia buruk, bagi duit suruh dia buat rumah baru. Kau sebut rumah buruk tu, itu salah. Aku tak setuju tu tengok pengantin tu. Siapa? Ini dia lawa, tapi suami hitam. Hitam tu kau tak boleh sebut. Hitam tu ngumpat. Mak bapak bagus, anak pengotor. Pengotor tu salah. Pengotor bersih lah dia. Yang tu ada pasal apa? Ada masalah apa? Ada tercemar agama ke? Tak, cuma ada benda kita tak sakit hati dengan dia, tak puas hati dengan dia. Untuk buat apa? Dan tak puas hati tu kita sebut aib dia ke orang lain. Yang ni salah besar. Yang ni lah istilah mengumpat. Kena belajar satu hal bab mengumpat ni. Saya sebut sekali lalu itu je. Yang mengumpat ni apa dia? Mengumpat ni kita menyebut aib orang di belakang dia, yang andai kata dia dengar kita sebut aib dia ni, dia akan marah. Dan dia pula bukan daripada golongan yang tadi saya sebut, contohnya yang dia ni jahat sesat, yang kita nak supaya manusia berhati-hati di atas kejahatan dia, kesesatan dia, supaya jangan tertipu dengan perangai dia, tingkah laku dia. Konon berlakon berakhlak baik, tapi sebenarnya jahat, buruk perangai, huduh, ada rekod buruk macam ni. Jadi kalau ada orang yang macam ni, dari segi nak ngumpat dia harus
Sikit lagi saya buat contoh, misalnya ada orang, misalnya jiran kita ada orang main Minang. Dia tak kenal orang yang Minang tu siapa kan. Bapak dia pun tak kenal, mak bapak tak ada siapa pun kenal. Waktu tu dia jumpa kita. Pasal orang main Minang tu kata dia, saya kenal orang ni. Okey. Orang tu jumpa kita. Kenal tak awak macam ni. Kenal kata dia. Dia minta syarat. Dia ada orang main Minang ni. Minta anak perempuan saya macam ni. Agak-agak awak boleh tak saya nak buat menantu orang ni. Macam kita tahu rekod buruk dia. Perangai dia apa? Panjang tangan ke, tak amanah ke, misalnya kaki tidur ke, tak semayang ke, kaki botol ke, misalnya. Tahu tak? Ke jenis perangai kasar ke apa, Wahabi ke, boleh tu, Syiah ke. Dia ada LTTE ke, contohlah kan. Dia ni sokong DAP ke, contoh kan. Masalah dia. Dia ni kumpulan peganas ke, ISIS ke, Daesh ke. Dia ni golongan LGBT ke. Dia ni dulu kerja kelab malam ke apa, contoh kan. Ataupun yang kita masyarakat yang kadang memang alert pun apa, pernah pergi dadah ke, berkas pusat serenti ke, betul tak? Memang kalau ditaubat tu satu hal, tapi kadang-kadang taubat pun salah juga kan. Perangai baran ada lagi. Semayang tak mau, walaupun dadah dah tinggal, tapi merokok kuat, sehari 4 kotak 5 kotak kan. Contoh. Jadi ada aib tak? Kawan ni nak buat hidup semati, nak buat rakan seketiduran, contoh bahasa saya, sorry kan. Tapi boleh tak kita nak sebut aib dia? Boleh ke rahsia nanti? Kan dia tanya mesyuarat yang kita. Kalau awak kata ya, saya tahu awak kenal, saya tahu pun awak ni amanah orangnya. Boleh tak saya nak buat menantu? Kita pun serba salah cerita, luah, mati mak, telan, mati bapak. Macam yang ni nak faham hukum syarak ni. Boleh tak boleh tu? Itu dari sikit dah syarak. Tadi saya sebut isteri lapor kejahatan suami. Yang ni orang main Minang. Kita kenal orang yang meminang tu, kita nak sebut aib dia tu. Apa dia? Dari sikit dah harus umpat dah. Kita kata budak ni bagus, perangai apa, tolong mak bapak apa rajin, kerjaan baik, otak cerdik, tapi tak semayang. Ada tapi ya. Boleh sebut? Boleh. Tapi dia ni apa? Boleh sebut tangan panjang. Dia ni tapi buah tapi tu boleh. Tapi jangan direka benda tak ada, kita kata ada, tu salah. Itu istilahnya memfitnah. Ini bukan fitnah, aib dia tu. Jadi situ asal bicaranya. Jadi kalau mana-mana kumpulan yang tak dibenarkan ataupun individu yang tak dibenarkan untuk kita umpat dia, sebut nama dia, kau sebut tu adalah satu kesalahan. Okay. Yang tu yang nasihat dia, jangan buat salah, jangan buat dosa, jangan berlaku zalim dengan hamba Allah Ta'ala, bak kehormatan dan titihan mereka. Misalnya orang ni keturunan baik-baik, tapi kita kata dia jahat misalnya. Kalau memang dia jahat betul, jahatlah. Ataupun kita kata apa, ada benda dia baik dari segi sudut, misalnya apa, tutur kata dia baik, tapi dalam tutur kata dia ada racun misalnya. Benda-benda macam ni yang zaman lani ni orang tak faham ni. Ada orang cakap lembut tapi racun. Ada orang cakap kasar kan? Tapi cakap kasar dia tu, dia cakap betul tapi dah perangai dia kasar, dia cakap kasar lah kan. Contoh kasar ni saya cakap kasar kan. Saya orang Hulu, walaupun ada orang lain ustaz Hulu ada juga kan, Kelah Hulu pun ada juga ustaz sini, tapi cakap dia tak kasar pun. Ustaz Lan kasar lah dengan saya. Kasar kan? Saya kasar lagi ke dia kasar lagi? Ni bukan ngumpat ni, saya tanya direct ni. Belakang tuan-tuan cakap ngumpat. Kalau saya kasar, tuan-tuan kata ustaz ni kasar ni, tuan-tuan umpat, wajib minta ampun kat saya. Saya tanya direct ni, jawab lah, ikhlas jawab. Kaya dengan ustaz Lan siapa kasar ni?
Tak berani nak jawab. Ya. Belakang ada orang popek-popek macam ni. Ustaz ni kasar ni. Tak boleh dengar cakap dia, tak boleh pakai. Sikitlah saya nak sebut contoh tu. Kalau kasar dia tu bukan di atas kata dia ajar benda sesat ke apa-apa, pasal kaedah kita kasar tak kasar, istilahnya melampau tak melampau, jahat tak jahat, dia di atas kayu ukur dia Islam, agama. Kayu ukur dia agama. Bukan kayu ukur dia tu di atas common sense yang orang menilai baik dari sudut tingkah laku, tolong menolong, bantu membantu, misalnya. Ya, bukan masalah tu, dia bukan masalah tu. Kaedah kita besar sekali nak tengok dia ni baik tak baik, akidah dia. Satu orang ni mungkin satu sudut yang lain dia bagus, tapi bila akidah dia rosak, kena bagi tahu, kena alert, tambah orang duk ikut dia. Bagi tahu apa, dia ni kalau dalam bab ni okey, tapi kalau dalam bab akidah out. Siapa? Dia pahaman Wahabi. Dia ni duk kata Allah atas langit. Terang-terang dia kata Allah atas langit. Tak ada takwil-takwil lah tu. Terang-terang Allah atas langit hakikinya kata dia. Uish. Bahaya masalah macam ni. Kita pun belajar bab akidah, kita tahu akidah atas langit ni salah. Yang ni bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia bertentangan dengan kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah, bertentangan dengan ayat-ayat Quran yang begitu banyak, bertentangan dengan hadis yang begitu banyak yang memahamkan bertempatnya Allah Ta'ala. Dia bertentangan dengan hukum akal dan nakal. Memang fahaman tak betul sama sekali, tapi dia tegakkan benang basah dia. Pengikut dia banyak sangat ramai. Ramai tak ramai bukan permasalah dia, bukan permasalahan dia dalam masalah ni. Kalau yang salah adalah salah, yang tu dia punya kaedah dia. Bila yang salah adalah salah, yang walaupun pahit kena sebut. Boleh faham saya cakap apa? Memang kita ada hadis sebut itu kan, qulil haqqa walau kana murran. Sebutlah kebaikan, benda yang betul sekalipun dia pahit. Satu kalau sebut umum, saya pun sebut perkataan tu. Kadang-kadang saya kata apa? Kadang-kadang ustaz-ustaz, mufti, timbalan mufti, apa sebut lagi? Orang PhD, doktor-doktor, maulana pun pening dalam masalah ni. Kalau saya sendiri masih sebut. Kalau dulu saya sebut nama lah ni, kalau kata cukup dengan sebut menyentuh, orang dah ambil perhatian, okey lah. Orang pun faham siapa maksud saya. Tuan-tuan pun sedar, tak apa. Kalau tuan-tuan tak sedar, main bisik lagi. Siapa ustaz? Saya tak faham ustaz kata siapa tu. Mufti mana ni? Mufti mana? Tanya. Kalau ada dah jelas sepatutnya, yang ni masalah kita ni. Ada benda yang dah jelas lah, pening. Warta pun dah dikeluar, enakmen pun dah keluar, tapi terpaksa terima juga walaupun mufti pening. Yang ni masalah kita. Yang ni yang dipanggil bala ni. Inilah panggil bencana kan? Saya buat misal contoh, apa dia, kita ada kerajaan, contoh kerajaan kita, kerajaan lah ni lah, dan yang dominasi kan dia parti DAP lah contoh kan. Untuk kawasan kita pula yang berhormat member of parliament semua DAP, contoh kan. Untuk bila buat majlis, buat apa masjid ke apa keramaian ke, YB kena datang kan. YB siapa? YB dia Cakotiau. Saya tak payah sebut nama lah kan. Ada tempat tak payah sebut nama, tak payah sebut nama lah. Satu kaedah syarak, mana tempat yang tak payah sebut lah. Kalau perlu sebut lah kan. Boleh saya sebut itu kan. Jadi nama dia Cakotiau. Panggil Cakotiau masuk masjid, bercakap dalam masjid, bagi tazkirah dalam masjid. Tazkirah pula bulan Ramadan pula tu, untuk ihya Ramadan. Astagfirullah. Bayang. Macam mana nak buat tu? Ada orang kata jangan kata banyak lah, macam-macam. Zaman lah ni kita berlaku krisis sangat besar dalam bab ni. Krisis apa? Krisis menilai siapa yang di atas hak dan siapa yang batil. Pasal batil ni banyak sangat, dan ramai sangat pengikut batil ni, sehingga yang batil jadi hak. Ini masalah. Majlis hak banyak ni lah orang. Majlis batil
penuh masjid, melimpah sampai jual buku. Tuan tak faham tanya lain lah apa benda saya sebut tu. Tuan gelak tu tuan tak faham lah. Tuan tanya kita buat macam ni, pasal malam penuh tak? Masjid kuliah maghrib berapa orang? Sebut tu badan lah. Ada benda yang kalau kata umum tu hentam cara umum lah, nasihat lah kan. Kalau ada yang sampai tahap orang kata dah bodoh tahap gaban ni, buah bi bahasa gitu, melampau sangat dah, tu yang nama boleh disebut dalam kaedah kita. Dan nama tu pula siapa dia dengan kuncu-kuncu dia, berhati-hati. Dari segi hukum boleh sebut nama supaya berhati-hati dengan orang ni. Saya kalau almarhum Tok Guru Pak Teh dulu kan, pasal saya sebut, nak sebut kata pasal Tok Guru tuan-tuan, dia jarang nak sebut nama tuan-tuan. Jarang nak sebut nama, jarang nak sebut peribadi orang, jarang sangatlah, memang sangat jarang tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada tahap bila ada orang main, ada orang tanya individu-individu tertentu, dia sebut aib dia. Tambah pula orang ni disebut nak buat menantu ke, ataupun nak panggil mengajar kat masjid, ataupun nak jadi jawatan kuasa, nak jadi apa, pengurusi ke, bagi jawatan-jawatan besar dalam jawatan-jawatan pengurusan dan pentadbiran. Dia tanya orang ni okey tak? Kalau dia tak okey, dia akan sebut dia tu panjang tangan sikit. Mengaji itu dia. Sembahyang jemaah okey, mengajar apa boleh, tapi kurang amanah dalam bab duit. Dia sebut tu kan, sebut. Cuma disebut, dia taklah istihar pada orang ramai. Siapa yang memang duduk tempatku perlu kan tu, dia akan sebut. Yang ni kalau yang bukan melibatkan isu orang ramai. Kalau melibatkan isu orang ramai, memang dia sebut. Hak ni tak betul lah, dia akan sebut itu kan. Siapa dia yang tak betul ni, jangan duk ikut dah. Macam mana? Pasal kami kalau kat pondok ni, saya nak sebut ni, pasal yang ni Tok Guru sebut terang-terang, disebut nama lagi. Ada nama tu kadang-kadang dia tak sebut pasal ada benda yang dah maklum. Kami kat pondok ada satu grup tarikat, masa arwah Tok Guru hidup lagi lah. Tarikat ni made in Kajang. Dia ada mursyid lah. Mursyid dia pening. Dulu ayah dia okey, sekarang anak dia pegang. Zikir, tapi merokok kuat. Pula tu pada dia merokok ni kaedah untuk tawajuh ke Allah Ta'ala, supaya rasa berdosa, boleh rasa bertaubat, dan boleh rasa kehambaan diri pada Allah Ta'ala. Antara kaedah dia merokok. Apa macam kaedah tarikat kepala otak abang, saya buah kepala otak lah. Jadi mana-mana geng-geng pondok yang pergi ni, dia ada spy lah, report kat dia, beritahu budak pondok ni ada pergi naik atas madrasah ni, surau atas bukit ni, gini. Dia kalau dia dapat tahu macam tu, mula dia warning secara am dulu. Kata dia ada budak pondok ni, dia akan sebut macam tu dulu. Mula dia sebut am dulu. Ada budak pondok kita lah, duk pergi ikut geng terdekat atas bukit tu, terus ada pergi, kumpulan tu sesak tu, tak betul. Kita duduk tempat molek dah, duduk mengaji kitab siang malam, ngaji hadis Bukhari, tafsir, nak ngaji apa lagi? Duduk gaduh pergi ambil tarikat apa pasal dia kenal sangat tarikat tu, dia kenal sangat dia alert sampai macam tu. Kalau bagi am ni tengok duduk naik lagi, dia punya reporters duk bagi report lagi, spy dia duk report lagi, duk pi lagi, tu dia panggil individu lagi. Pasal masalah tu individu seorang. Kalau katalah sampai tahap dah macam tu pun pi lagi, dia akan istihar besar. Kita kat pondok ni masalah orang ni jangan siapa berkawan dengan dia. Sampai tahap tu, itu kemuncak tu, itu last sekali ya, itu last punya warning. Jadi nak kata apa, ada orang tahap dia sampai macam tu, jadi saya nak bahas tu, nak cerita apa, siapa dia yang istilahnya kita nak boleh umpat tak boleh umpat. Saya nak sebut asas tu. Pasal kita kadang-kadang kezaliman, mencuri apa-apa tak ada,
yang ada apa? Dosa mulut ni. Dosa mulut ni. Dosa mulut pun nama dia dosa orang kan. Antara dosa tu fitnah tu. Allah. Fitnah tu, mengumpat tu, mempelaga orang tu, saja memperkelahi ke orang kan. Zaman kita yang paling banyak ni, kalau saya sebut tadi contoh ngumpat, dan satu lagi apa? Fitnah. Ni pun je. Tak mana fitnah? Kita ni duk jalan betul, dia kata kita ni Mu'tazilah lah, Jahmiyah lah, Musyabihah lah. Kita ni jalan betul ni. Bid'ah lah. Kita yang tak bid'ah, dia kata bid'ah. Tuan-tuan jaga sikit. Jadi puak-puak macam tu kena hati-hati. Yang ni puak-puak ni jaga. Puak-puak apa? Puak-puak ahli tabdek. Orang macam ni sikit kafir. Macam-macam kalau saya nak sebut. Jenis-jenis kumpulan-kumpulan yang memang ada jenis macam tu. Hati-hati lah. Satu, kita duduk ujung ni tuan-tuan, akhir-akhir zaman ni, memang babak agama macam ni, dia akan jadi krisis macam ni. Rasulullah bagi isyarat dah. Kalau Yahudi, dia akan berpecah pada 71. Nasrani, dia akan berpecah pada 72 puak berakidah. Kalau umat Nabi SAW, dia akan berpecah pada 73. Semua tu, Yahudi, Nasrani, umat Nabi Muhammad SAW ni, yang berjaya ni satu lah. Jadi kita nak duduk tempat jalan betul ni macam mana? Atau besar sekali kita kaedah akidah. Satu, jaga juga jangan sampai tahap menzalimi orang lain. Satu, yang salah cerita salah, takat tu saja. Jangan serang peribadi. Serang mesti serang yang memang salah dalam berakidah, dalam agama samawi. Itu kot bahasanya. Salah tak mana? Salah katalah dia ni Wahabi, dia duk kata Allah di langit, yang ni yang serang. Jangan kata dia ni dalam macam tu, muka pun herat, mata pun sepet. Tu jangan sebut. Tu jangan sebut. Pasal yang tu aib yang tak dibenarkan, kita nak jatuhkan. Muka herat, mata sepet, kaki capik, perut boroi. Tu jangan. Tu jangan. Nak sebut hak salah dalam agama tu. Dia mengatakan macam ni. Yang ni penyelewengan dalam bab hukum. Dia kata tafsir ulama macam ni, tafsir Qutubi macam ni. Padahal tafsir Qutubi tak kata macam tu. Yang ni adalah jenayah dalam bab ilmu. Khabar, yang ni jenayah dalam ilmu. Siapa nama dia? Sekian. Doktor sekian. Maulana sekian. Apa nak sebut? Mufti sekian. Kena sebut nama. Siapa? Jenayah dalam bab ilmu. Okay. Cuma dia kata berani tak berani nak sebut nama. Tentu pun satu hal juga. Pasal apa? Bila sebut nama tuan-tuan jaga, dia akan kelahi ya. Satu kaedahnya untuk elak kelahi tu, bagi umum dulu. Kalau sampai satu tahap dah tak boleh, maaf dah, sebut nama. Satu kalau kita tengok dalam guru-guru WhatsApp pun ada nama orang macam-macam kan. Contoh kan, nama orang ni. Sikit nak sebut sekali lalu mengenai masalah jangan duk zalimi kehormatan manusia, begitu juga keturunan. Jadi keturunan bab macam mana? Yang salah tu dia kita maki dengan mak pak dia sekali. Mak pak dia pun tak guna. Okey, siap. Nanti siap. Mak bapak dia jangan kaitkan dengan dia. Okey, siap. Baik. Jadi kata dia, kalau kita boleh jaga sungguh bab-bab dosa kezaliman sesama manusia ni, pasal dia ada masalah besar di akhirat esok. Bila dibicara sabit kesalahan kita dengan sesama makhluk ni, tak lepas kita, itu ke akhirat. Kat dunia macam mana? Itu disebut. Maka kalau manusia selamat dari kezaliman sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain, kalau kita tak ada salah sesama manusia ni, apa akan jadi? Nescaya mereka akan bertolak pergi kepada Allah Ta'ala. Asal bahasa Arab dia, lau salimu min zulmi ba'dihim ba'da lan talaqu ila Allah. Siapa yang bebas daripada kesalahan dengan makhluk ni, memang salah dia dengan Allah Ta'ala aja. Kalau dia minum arak apa dulu, dia taubat, katalah gitu. Dia ni ekor kaki judi, kaki ni lah dosa ni, dosa dengan Allah Ta'ala aja, tak melibatkan dosa sesama makhluk. Minum arak judi, katalah itu. Minum arak judi. Sekarang dia taubat, tinggal dah semua.
Dia balik orang Ta'ala. Dengan makhluk tak ada zalim langsung, tak ada pernah ambil atau orang riba apa, semua tak pernah. Mencuri, merompak, pau apa, semua tak pernah. Tak pernah buat langsung bab jahat, bab tu. Kalau dia taubat, dia balik, memang mudah perjalanan dia. Memang mudah perjalanan dia. Satu, orang yang buat dosa dengan manusia ni, dia susah nak balik jalan kebenaran. Sikit. Satu saya ngaji pun, kalau arwah Tok Guru dulu dia besar sangat. Satu, sabit kita balik masjid, tengok selipar tak ada, balun selipar orang tak berbaloi, dan tak berbaloi. Selipar kita baru lah tu, dalam mulut maki celaka punya orang. Lepas tu balun selipar orang pula, dah lah orang balun selipar kita. Kita kata tak apa, aku ambil selipar orang, esok orang ni tuntut, dia aku tuntut kau orang ambil selipar aku pula. Mampulah. Bukan macam tu. Ulama tak ajar kita kaedah itu. Orang nak ambil selipar, ya, sebut alhamdulillah. Pasal apa? Beli selipar baru, cakram tu sudahlah. Tak payah dendam lah apa. Ambil selipar aku tak apa, sampai lubang cacing aku cari ke akhirat esok. Betul jalan kaki ayam. Dari satu sudut baguslah tu kan. Tak ambil selipar orang, tapi ada perangai sampai lubang cacing aku cari dia tu. Tu pun tak cantik kak. Saya ngaji Tok Guru tak bagi kak tu. Jangan ada sifat orang kata apa, nak ambil balas, walaupun tu hak kita selipar tu, sampai lubang cacing di akhirat esok nak cari. Pasal apa ni? Kalau kita belajar dalam bab akidah, bab hadis dan tafsir pun ada sebut ni, kalau kita tuntut sama macam tu, memang hak kita nak tuntut, tapi yang tu sebab melambatkan dapat rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke syurga. Baik macam mana? Selipar hilangnya, alhamdulillah aku pakai selipar baru, sedekah lah tu. Tengok maghrib lagi ada pula. Macam mana? Bukan selipar aku dah niat sedekah. Aku tak boleh ambil, haram atas aku ambil, aku dah niat sedekah. Bukan selipar aku dah lupa dah kat dia. Boleh faham? Ada berani macam tu. Ada orang dia buruk siku, mula-mula sedekah. Tu macam mana? Jumpa balik, ambil balik. Tu buruk siku pun mana? Dah bagi orang, lepas tu ambil balik. Tu buruk siku. Kadang-kadang bab tu tuan, kita gagal lah. Tambah pula selipar kita pula tu yang rajin hilang. Contoh. Saya dulu ada kawan seorang, saya tak tahulah nasib malah apa kat dia ni. Rajin sungguh hilang selipar. Pi mana pun hilang selipar. Selipar kita tak hilang, selipar dia hilang. Kadang selipar dia tak lawa mana pun, tapi selipar dia rajin hilang. Pi mana pun hilang, sasat hilang. Dia pun sampai tepuk kepala, Allah, hilang lagi, kata dia. Hilang lagi. Apa dia tak kena kat aku ni? Tak tahulah kena tak kena. Kaedah kita macam mana? Lupakan saja, beli selipar baru. Selipar baru pun seminggu sampai 4 kali beli selipar. Bukan sehari dua ni, aku dah 3-4 tahun dah ni. Tu kan? Kita baru tahu. Rupanya dia pernah ikut saya musafir, memang betul kan? Sat-sat hilang selipar. Macam mana pun kaedah dia apa? Sabar je lah. Maki pun nak boleh buat apa? Baik sedekah saja. Diam, walaupun orang buat baik, buat buruk kat kita, macam mana? Dia tersilap ke apa-apa, tu satu hal. Kita pun tak sangka lah dia nak buat salah macam tu. Buat macam mana? Maaf sajalah, halalkan sajalah. Jumpa lain kali pun mampu tak ambil lah, tak mau ambil. Jadi buruk siku faham ke tak bahasa orang tua kan? Orang muda lah ni kot tak faham buruk siku. Tuan-tuan jangan syarah macam ni, buruk siku yang layak dengannya. Jangan syarah macam tu sudah. Tak faham tu tanya lain, siapa saya cakap macam tu kan. Baik, kalau tak ada langsung salah sesama manusia ni, lan talaqu ila Allah, nescaya mereka ni yang boleh berjalan ke Allah Taala. Bolehlah berjalan ke Allah Taala. Nak zikir ke Allah Taala senang, nak taubat ke Allah Taala senang, nak ingat Allah Taala senang, nak tauhid ke Allah Taala senang, nak rasa kebesaran Allah Taala senang. Pasal apa? Pasal tak ada belenggu dosa, tak ada karat hitam yang istilahnya menghijab perjalanan kita untuk ke Allah Taala. Satu dosa ni dia memang masalah.
Satu, kita ni jalan nak jadi baik, mesti pastikan apa dosa kita keliling dulu. Apa dosa keliling? Dosa keliling ni kadang yang kita tak sedar, dosa dengan anak Adam. Yang ni yang wajib atas kita semak. Setiap orang dia kena semak diri dia. Walakinnahum, akan tetapi kata dia, mereka ni muawwiquna kal midyani bisababi man yatlubuhu. Akan tetapi orang yang ada kezaliman sesama manusia ni, mereka ni muawwiquna, terbelenggu mereka ni, seumpama kata dia orang yang berhutang yang terbelenggu dengan sebab ada orang menagih dia, ada orang cari. Jadi dia bagi contoh ke hutang tu macam mana? Juga antara masalah sesama anak Adam, masalah hutang. Juga selipar apa tu, masalah hutang. Hutang apa? Hutang tak bayar. Hutang tak bayar, cukup masalah besar. Hutang tak bayar tu hal, hutang pula riba, cukup masalah. Zaman lah ni tuan-tuan, zaman saya nak sebut bahasa, sebut bila bahasa tu pun memang tak elok pun. Apa dia? Zaman celaka besar. Siapa? Ada orang tak rasa masalah riba. Dia tak rasa. Dia tak rasa loan dengan bank ni satu dosa. Dia tak rasa. Walaupun nampak sekecil-kecil perkara, PT, PTN, contoh, masuk politeknik misalnya, contoh. Politeknik ni bukan ada yuran mahal-mahal kan. Satu semester 200. Kan? Tak ada pensyarah poli atas ni. Saya pun dapat maklumat tadi. Politeknik Engkoma ni lah 6 bulan tu yuran RM200 lah. Alah mahal, yuran pasti lah mahal je tuan-tuan. Dengar ni tu. Cuma bayar asrama kena bayar lah kan. Tu dia kutip siap dah 6 bulan 600 kan. Ingat tu lah. 6 bulan 600. Itu je. Yang lain tu dah orang muda. Dia bukan budak-budak pasti. Nak motor lah, nak ni lah, nak dating, nak makan kedai lah. Dia ada jadi macam tu pula lah. Padahal kerana makan kat tambah dia duduk asrama apa, dah makan asrama punya, dah dah. Tapi nak makan kedai ni, nak dating lah, kepeling lah, lepas tu nak motor lah, motor pula tak main lah anda kap cair 70, 80, nah dah lah 100 cc 120 tak main nah. Mesti yang ada kelas tu, Y suku, Y3 suku, apa adik-beradik tu, yang macam-macam brand lah tuan-tuan. Mana main motor kecil-kecil ni. Lepas tu nak laptop, handset pun tak main lah. Tiga-tiga sekupang bodoh-bodoh ni. Sama nak smartphone pun mesti apa, Vivo apa, Vivo 15, 17, 19, Note apa, Note 10, Note 20 bohbih tu kan. Mana nak main Note 3, Note 2 tak main boleh faham tak? Untuk ambil lah PTN ambil lah 1% saja. Oi, riba. Ni yang ni yang gelap hati ni. Ni zulumat ni. Yang ni yang menghalang kita ni. Tuan-tuan, saya pernah ikut jur jemaah. Ni cerita jemaah tabligh sikit, jemaah tabligh sikit. Saya nak cerita macam mana? Cerita dakwah lah, nak cerita dakwah. Saya nak tunjukkan beza. Saya pergi jur buat istimak untuk keluarkan pendakwah untuk berjalan ke rumah-rumah, ajak orang ke masjid. Aktiviti pun bukan apa, nak ajak orang ke masjid lah. Sikit saya sebut dalam konteks tu. Saya nak tunjukkan perbezaan. Dan tak ada beza lain tuan-tuan yang ulama kita dapat keputusan, melainkan sebab ni sebab riba. Tuan dengar elok. Belah petani ni tuan-tuan, orang kerja kerajaan, kerja siam ada juga. Tapi anak-anak Melayu yang kerja sekolah siam, belajar sekolah siam, jadi macam orang siam sampai tak kerti cakap Melayu, ada, bukan tak ada. Tapi peratusannya sikit. Kebanyakannya semua ngaji pondok. Satu. Dan bila kerja, semua kerja sendiri. Kebanyakan, saya kata kebanyakan. Walaupun dia ada kerjaan jadi polis, pegawai pejabat am kerajaan ada. Tapi kebanyakannya buat kebun, menoreh getah, meniaga apa dan sebagainya. Kebanyakannya kerja sendiri. Satu BMF sana senang. Muslim produk ni bersepah-sepah kan. Kampung kita tak payah pergi beli jauh-jauh untuk ambil beli keperluan kita. Mi apa, nasi kerabu ni memang semua olah dengan tangan sendiri. Belacan apa-apa, kopok lekor dalam kampung yang ada.
ada orang buat. Apa saya nak sebut? Itu sana. Dan bila buat ijtimak untuk keluarkan jemaah tabligh ni, jemaah 4 bulan tuan-tuan, boleh keluar 3,000 jemaah. 3,000 jemaah 4 bulan tuan-tuan. 4 bulan ni maksudnya 4 bulan tinggal rumah. Pasal apa? Pasal kerja sendiri, dia bos. Dia tak ada terikat dengan, dia bos lah, ikut dia lah, nak keluar kertas, nak bagi orang lain ngupah ke apa kan, macam-macam muamalah ada. Dia orang pun orang mengaji, pula tu memang orang yang minat nak buat agama, dia boleh keluar 4 bulan. Yang tu 4 bulan boleh sampai 3,000 jemaah. Yang 40 hari, yang seminggu 3 hari ni tak payah sembah. Tak payah sembah. Itu saya sebut mana? Thailand. Mai Malaysia buat jur, kadang-kadang ramai daripada Thailand lagi. Jur ni buat istimewa ramai. Panggil daripada India sana, syekh-syekh datang, bayan cerita kepadilat tabligh apa macam ni, macam ni, kelebihan macam ni. Bila minta nama untuk keluar, jangan jemaah 4 bulan, jemaah 40 hari pun nak cari 200 jemaah pun susah. 200 jemaah pun susah 40 hari. Tuan-tuan tahu apa siapa? Kerjaan nak kena minta cuti. Cuti sendiri-sendiri tak boleh. Lepas tu jarak sikit sangat yang berniaga. Yang berniaga pula loan dengan bank. Jadi yang tu halangan-halangan ni, halang-halangan untuk boleh keluar dakwah. Jangan kata nak 40 hari, 3 hari pun susah. 3 hari apa? Nak mai jemaah masjid pun susah. Kan? Punca saya apa? Dosa sesama makhluk. Besar apa? Riba. Loan bank. Lagi apa? Jadi kuli. Itu kuli pula dengan kapiak. Kapiak pula jenis tak ada tolak ansur. Sembahyang Jumaat pun dia tak pergi. Nak sembahyang fardu pun susah. Dah lah nak sembahyang fardu pun susah, dia pun tak sembahyang fardu. Baik. Ni bila nak berjalan dengan Allah Taala. Okey. Ini masalah kita. Ini masalah kita. Macam mana kita nak fikir nak selesaikan masalah tu? Kat orang lain tuan, kat kita pun ada masalah juga. Ada loan lagi rumah tak selesai, kereta tak selesai. Ni kereta dekat nak selesai dah, ambil loan baru dah lah. Dan bayar. Pasal apa? Bila lagi nak masa kita baru dah tua dah pun, nanti tak dan nak pakai kereta baru. Dah terliok lama dah kata dia. Ni pun nak habis bayar dah. Berapa bulan je lagi. Ni masalah sikit. Jadi kalau ada masalah ni, itu yang dia bagi misal, dia orang ni terbelenggu macam mana orang berhutang, sentiasa ada orang nak minta. Jadi kalau nak keluar banyak hari mana nak boleh? Itu tak keluar banyak hari mana nak boleh, duit pun tak apa ada. Anak pula boleh ke nak hantar sekolah pondok, sekolah tahfiz contoh, sekolah agama, yuran mahal, sekolah kerjaan free. Sekolah kerjaan free, tak kena yuran apa-apa, pergi hantar sekolah kerjaan je lah. Tak ada lah hantar sekolah agama. Susah kan. Dia akan jadi halangan untuk berjalan ke Allah Taala. Ya. Wa'lam annaka law kunta mukhassisan indal maliki muqarriban minhu wa jaa man yatlubuka bidainin dayaqa alayka walau kana qadaran yasiran fakaifa bika idza ji'ta yaumal qiyamati wa 100,000 insanin wa aw aktsaru yatlubunaka biduyunin mukhtalifatin min akhdhi malin wa qadhafi ardin wa ghairi dhalika fakaifa yakunu haluka. Terjemah dia kata dia, ketahui oleh kamu kalau kamu ni seorang yang istimewa di sisi seorang raja. Tu nak dampingan, nak bagi misal kita lah tu. Kita ni istimewa apa dia? Rajin mengaji, rajin baca Quran, kuat zikir, rajin ke masjid, rajin sedekah. Ada apa? GTO, golongan geng tolong orang. Ada tak? Orang ni susah pergi hantar beras, hantar anak, macam-macam.
bagus kebajikan dia buat. Di sisi raja, dia dekat dengannya, dengan raja ni. Dan dalam keadaan macam tu, datang kepada kamu orang yang menuntut kamu dengan satu hutang. Dalam kita duduk berdamping dengan raja ni, ada satu orang ni sat-sat minta hutang, sat-sat minta hutang, sat-sat minta hutang. Kita tak bayar hutang tu, kita tak bayar, tapi kita duduk dekat raja. Dan kata dia, orang duk minta hutang ni, dia menyempitkan kamu. Dia duk minta. Kita tak bagi, kita tak selesaikan bab tu. Kita duk gaduh nak sedekah. Ni pun jaga juga. Ada orang dia boleh sedekah, tapi hutang dia tak bagi apa habis. Ni pelik. Saya ngaji dulu, Tok Guru kata macam ni kan. Antara kata-kata Tok Guru. Yang ni ikut dia tengok orang keliling apa. Ada orang beli rumah taman. Rumah tu zaman dulu mungkin harga dia 80,000, 90,000 dulu kan. Dia beli rumah tu hutang 80, 90,000, tapi dia kena bayar nanti dalam tempoh 25 tahun sampai 250,000. Ya. Hutang 80,000, bayar 250,000. Ulur dengan bank lah kan. Tapi rumah yang dia hutang 80,000 tu, dia boleh renovate rumah tu dekat 200,000. Anda faham saya cakap apa? Faham tak saya cakap apa? Dia renovate rumah tu 200,000. Buah mozaik lah, ni aircon lah, ni bumbung siling lah, ni plaster, ni kelepuk kipas angin, langsir hak ni, remote pagar semua kat 200,000 dia habis. Cerdik tak? Tapi hutang 25 tahun lagi buah habis. Asal 80,000. Renovate 200,000. Muskil. Dia kena tepuk dahi macam ni banyak kali. Sepatutnya macam mana? Baik hang bayang 80,000 tu selesai, hang tak renovate tak apa, rumah tu selesai, riba tak ada, apa pun tak ada, duk lah, hang tidur lah apa tu, tak ada masalah sikit pun. Tuan-tuan, ada manusia macam ni. Dia kata apa? Hutang banyak sikit-sikit tak terasa, tak ada. Ni bagi sekali 80,000, terasa. Boleh buat benda lain lagi. Iya kan? Saya nak cerita tak mana ni. Zaman ni manusia dah tak rasa salah dengan muamalah riba. Sedangkan dia dosa sesama manusia. Sistem bank bengong, yang sistem yang tak ikut Islam ni satu hal. Tambah pula bank pula apa, Hua Leong apa dia lah. Nak sebut pun tak kerti saya tuan-tuan. Bank-bank lah ni, bank bengong banyak kan. Public bank lah, apa chartered bank lah, apa benda lah. Yang selalu dengan main bank apa tu satu hal lah. Bank tu daripada hak ni peminjam berlesen lah apalah, boleh diluluskan sampai 500,000. Tak sampai dalam masa 3 hari dia boleh selesaikan payment dengan tuan-tuan. Tapi siap lah, Alung, Angah, Aci, Alang, Acu semua datang tuntut. Mampu yang yang tu yang dia kata, hang kaki tasbih, kaki zikir, kaki mengaji, geng tolong orang, tapi sat-sat minta hutang, sat-sat minta hutang. Macam tu dia kata. Mesti dia menyempitkan kamu, walaupun ianya sedikit. Walaupun dia minta hutang apa, sebulan RM50 dia minta banyak. Tambah PTPTN berapa ya, minta 100 pun 100 ya, tapi tak bayar macam. Kena blacklist pula, gini lagi. Maka bagaimana kata dia, cuba bayangkan kepada kamu apabila kamu datang pada hari kiamat kelak, sedang 100,000 orang ataupun lebih menagih kamu dengan hutang-hutang yang berbagai. 100,000 orang minta hutang, macam-macam hutang. Siapa ni masing-masing lah, kena semak. Saya ngaji dulu kat tuan-tuan, bab ni Tok Guru kata apa, halo tuan-tuan tahu tak siapa dia yang hutang banyak sekali dengan makhluk? Satu, orang yang ngajar agama tapi salah. Ni hutang banyak dengan makhluk. Satu bahaya orang macam ni, kita tak nak dia masalah, ngumpat dia supaya orang jangan ikut. Satu harus tu, pasal mudarat dia tu besar lagi. Esok dia akan terima kasih kita ngumpat lah. Boleh faham saya buat apa? Jangan saya buat misal, katalah dia, sepatutnya kita ajar akidah betul lah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Mustahil Allah Ta'ala bertempat. Akidah salaf ke khalaf ke,
mustahil bertempat tu. Ar-Rahman ala arsy istawa misalnya bab akidah, engkau mesti sabitkan memang ayat Quran sabit, istawa ayat Quran mesti macam mana Allah Taala sebut, lalukan saja amir ruha kama ja'at. Tapi janganlah duk faham Allah duk bersemayam tambah pula bersila lendik, duk atas arah di atas bersila pula tu. Lepas tu ramai ikut, lepas tu ajaran akidah salah pula. Tuan-tuan, jenuh lah berjawab esok, pengikut pula beribu-ribu, juta-juta. Bukan saja Malaysia, Indon pun ada yang ikut. Macam mana nak buat? Masa tu antara orang salah besar ni siapa? Orang popular, glamour, dia cakap jadi ikutan orang, tapi cakap dia benda salah. Satu orang ni salah besar sekali. Satu, kalau dia salah, kewajipan dia apa? Kewajipan dia tarik balik apa kesalahan dia, istihar balik apa kesalahan telah dia buat, betulkan balik dan bagi tahu jangan ikut sama sekali apa aku ajar hak salah dulu, yang inilah ajaran yang betul. Fardu ain yang dia sebut tu, dan dia istihar macam tu. Tuan-tuan, satu pesanan untuk guru saya duk ngaji pun untuk guru sebutnya ni. Memang ada hadis perkataan dia, bukan hadis mauquf, perkataan Sayyidina Umar. Dia kata apa? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Dia kata apa? Kamu bagi faham sungguh dalam agama sebelum kamu dilantik jadi pemimpin. Tuan-tuan dengar elok ya. Wajib kena faham dalam agama betul-betul sebelum jadi pemimpin. Pemimpin tu walaupun sekecil-kecil pemimpin, jadi suami. Tuan-tuan jadi suami, tengok tuan-tuan pengaruhi isteri tuan-tuan, tuan-tuan pun pening, isteri pun jadi pening sebab tuan-tuan pasal dia isteri dia ikut tuan-tuan. Mampu yang itu suami. Kalau jadi imam macam mana? Jadi imam muda macam mana? Jadi pencetus ummah piu-piu macam mana? Kalau jadi siapa ni? Maulana kalau macam mana? Duk susun kitab, duk baca macam ni. Padahal semua bohong. Bohong itu. Kalau ada betul pun mungkin satu-satu. Putak sana, putak sini. Nampak hebat. Susun kitab berpuluh. Tu pun kata dia, saya boleh buat kitab. Kalau nak ikut, berguni saya boleh buat kitab. Saya boleh buat 2 trailer. Saya nak cerita Allah duk atas aras. Astagfirullah. Siapa duk ikut hang tu? Nak tobat itu punya susah weh. Punya susah. Pasal apa? Hang tobat dengan Allah Ta'ala suku. Hang dah tak itikad salah dengan Allah Ta'ala. Tapi berapa ramai yang masuk gaung, masuk parit dengan sebab ajaran yang salah tu. Itu saya sebut tang pemimpin ni. Kita pula pengikut duk like, duk share pula. Jangan share benda yang tuan-tuan tak tahu sahih ataupun tidak. Biar tuan-tuan jadi batu. Tak apa. Ada orang pula dia kata apa? Syaitan akan bisik kepada anda. Tu pun selalu dalam tulis kan. Supaya jangan share artikel ini. Yang share pula penyertaan Wahabi. Mampu. Dengar. Satu, zaman lah ni, zaman fitnah bab ilmu ni cukup besar macam ni. Tuan bayar nak. Yang tu yang saya nak sebut tahu mana ni. Dosa dengan anak Adam satu apa? Jangan macam mana nak kita boleh pretend, boleh jaga. Jangan buat dosa ni. Fardu ain atas kita mengaji, khasnya bab akidah, mana dia yang sahih, mana tak sahih. Fiqh pun sama. Tuan-tuan share bab fiqh, dia ajar bab fiqh bab salah. Misalnya orang perempuan pergi haji, boleh tak orang perempuan pergi haji tanpa mahram? Dia kata boleh. Tak apa. Lagipun tabung haji pula. Dia kata apa? Arab Saudi sekarang dia dah tak minta dah bayaran kalau berulang kali pergi umrah pun. Dia tak akan minta, dia tak kena fine bayar apa dulu, apa nama bayaran dia tak tahu. Dia minta macam ni, kalau pasport baru baru kena denda tu. Saya pun pernah kena dulu, kena denda tu sampai 2,000 lebih. Pasal berulang dalam tempoh yang tak melebihi edah dia bagi masuk umrah dalam satu pasport. Saya tak tahu, mana nak tahu kan. Dia orang yang urus tu tak abang kat kita. Kena 2,000 lebih. Ni dia kata yang tu pun tak kena. Dan wanita pun tak perlu dah kata dia nak ada mahram nak boleh pergi haji ataupun umrah, bebas boleh pergi. Kerajaan Arab Saudi pun telah membenarkan
dan memberikan fatwa harus perempuan musafir tanpa mahram. Tuan-tuan share tu, ada orang perempuan pi sebab tuan-tuan pi mu, like pula, buat emoji senyum pula. Cantik, cantik lah tuan-tuan ya. Situ kita punya masalah zaman lah ni, masalah tu. Berapa orang nak like status ni? Oh, like. Oh, 2 juta orang like. Mampus. Sini sebab ni masalah ni. Sini. Jadi kewajipan atas kita kena kenal mana betul ataupun salah. Yang betul kita memang kata betul, yang salah jangan duk share tu. Bahkan kalau ada hazaf buang. Delete buang. Macam apa? Ni masalah. Jadi saja saya nak sebut tu, nak tunjuk tahu mana macam mana boleh faham ada dosa banyak-banyak. Satu kaedah kita yang saya nak sebut tadi, khasnya ada orang nak duduk tempat jadi pemimpin lah. Satu, bila jadi pemimpin tambah pula dilantik jadi juru cakap macam ni, tambah pula duduk bercakap, orang duduk tanya hukum benda salah pula. Tu bahaya kan. Satu, saya dulu untuk guru besar sangat, antara kalau nak cuti lalu kami cuti 15 Syaban, habis baca Yasin 3 kali 15 Syaban ni, buat satu majlis amanat untuk guru. Antara selalu dinasihat kami, kata dia apa? Antara nasihat tu dia sebut perkataan ni ambil daripada kitab Itmamul Wafa. Ingat saya berapa kali dia bagi wasiat ni. Apa dia? Dia kata, wa yanbaghi li talibil ilmi alla yastahi an yaqula wallahu alam inda soal wa huwa ya'lam wa huwa la ya'lam. Dia kata jangan malu, jangan ada seorang penuntut ilmu yang rasa malu untuk kata wallahu alam apabila orang tanya yang dia padahal masa tu dia tak tahu. Jangan malu. Kita selalu nanti orang kata bodoh betul tak? Tu kita takut. Sebab kata takut kata bodoh, jawab jawapan tak betul. Dia tengok jawab tak betul, orang pakai ikut punya fatwa yang tak betul tu. Tuan, sangat masalah. Satu, wajib atas kita mengaji hak betul-betul. Pula tu kalau kita terikut hak tak betul, memang salah tu kat kita. Orang yang salah tu satu hal, kita pun salah satu hal. Berjawablah kita di atas kita cuai mencari maklumat yang tak betul. Tentu. Jatuh kefarduan menuntut ilmu ni wajib besar. Apatah lagi istilahnya supaya nak keluar daripada zalim. Tak mana zalim macam ni? Menyampaikan hukum hakam yang salah. Itu hukum. Yang tu pun termasuk dalam istilahnya bertolong bantu di atas benda batil, benda yang palsu, benda yang salah, benda hukum yang tak menepati realiti. Itu istilahnya. Baik. Jadi bayangkan tengok kata dia akhirat esok, di hari kiamat ada 100,000 manusia ataupun lebih duk kata dia menuntut hutang-hutang yang berbagai. Begitu juga harta, tuduhan, kehormatan. Bagaimana akan adalah keadaan kamu. Kata dia fa kaifa yakunu haluka. Kita kalau mikir ni mau melengung sikit tak? Melengung. Entah saya cerita sikit. Saya duduk pergi India tu, ada seorang ustaz sana. Apa nama tempat dia saya lupa dah. Nama ustaz tu Ustaz Tohir. Apa nama tempat dia? Segariti. Nama tempat dia. Ustaz tu pakai telefon biasa ya. Satu hari ada anak murid dia hadiah dia smartphone. Ustaz besar kan, anak murid pun ramai. Buka madrasah apa. Anak murid dia hadiah smartphone. Dia pun tak tahu benda Allah apa, dia ambil lah smartphone tu, dia try lah masuk SIM card lah apalah. Kali pertama dia pegang handset tu, dia buka apa ni? Buka-buka. Macam-macam ada. Hak mengapu pun ada. Buka YouTube lah apa ni. Dia buka-buka ni. Dia pula ustaz waraknya. Dia buka ni. Syaitan kata dia, ambil dia lempak dinding. Pam. Kita aku tak boleh buat itu.
Tuan-tuan saya tak tahu, saya tak boleh buat tapi tuan-tuan, ada orang bertakwa dia boleh macam tu. Dia tengok ni syaitan ni, puff. Pasal saja-saja nak tengok perempuan payah, buka tu je lah. Bila-bila boleh tengok perempuan, baling terus kat dinding. Jangan bagilah kat aku barang ni, kata. Tuan mayar lah. Sampai saya ngaji, antara guru yang saya ngaji kat India tu, dia pegang handset ni, tak ada kat saya. Saya pun duk beransur untuk tak pegang ni. Dia pegang handset ni, kata dia. Siapa nak jadi takwa, kata dia, jangan pegang handset ni. Handset ni sebab apa lah, jangan pegang handset ni. Nak jadi takwa zaman ni, pegang handset ni. Handset yang tak sebab pun. Ni handset lah contoh. Ni bukan handset. Dia pegang handset yang boleh call dengan mesej tu. Zaman ni pegang ni, dia kata bertaki bandar. Yang ni hamba yang bertakwa, kata dia. Kalau pegang ni belum tentu. Itu atas engkau. Iman kuat tak kuat. Engkau tak ke iman, fasik, fajir. Lepas tu kata dia, ada kamera ni, ada kamera. Handset ni dajjal. Dia apa? Nak tengok dajjal? Dia ada mata satu. Dia tunjuk kamera, mata satu. Saya kami tu dengar, dalam faham dia. Betul tuan. Dulu kita nak tengok maksiat, tengok dalam TV. Dulu lagi tu kena ada wayang pacak, betul. Kena pergi kat Padang musim-musim tertentu, di Pawali Kongi Pak Choi, baru jawatan penyiaran masuk tu pasang filem hak pusing lah kan. Pasang wayang pacak tu, orang panggil wayang pacak. Saya pun tak dan zaman tu. Zaman saya dan TV hitam putih. Mula start pun ayam pukul 5 kan. Zaman tu lah ni. Perubahan masa. Jadi siapa nak jadi takwa? Yang ni dosa-dosa yang kita tak perasan. Satu dosa kita tu tuan. Itu tambah pula ada berkaitan dengan orang lain. Allah Akbar. Itu dia kata. Kata dia, fal musabu haqqan man mahiqathu dhunubu wa syahawatu hatta ja'alathu kashinnil bali hadha huwal mankubul mu'azza dhahabat ma'akiluhu wa syahawatuhu wa mala'a bihal mirhadu wa arda biha zawjatahu ya laitaha kanas minal halali. Kata dia, orang yang ditimpa musibah, sikit dia nak bagi analogi kita. Siapa dia orang kena bala ni apa? Orang yang ditimpa musibah yang sebenarnya adalah orang yang dihapuskan dosa-dosa dan syahwat-syahwatnya. Dosa dia orang tak ampun, sehingga ia menjadikan dia seperti gereba kulit yang buruk. Dia ni dah dihapuskan dosa, syahwat dia, sehingga dosa dia dihapus ni menjadikan dia macam gereba kulit yang buruk. Gereba ni bahasa lama. Gereba ni bekas air buat daripada kulit kambing. Kambing sembelih, lapar, kulit dia tu jemuk air kering. Proses tu satu hal lah kan. Lepas tu jahit dia balik. Lepas tu kepala dia tu buat macam tempat kunci apa, buat macam isi air. Isi air dalam bekas dia buat pada kulit kambing tu. Dipanggil gereba. Bahasa kita lama tu muka memang itu gereba. Itu gereba. Jadi seolah-olah apa dah? Macam kambing ni dah buang dah isi perut dia, dah kering dah. Lepas tu gereba pun gereba kulit yang buruk. Itu maksud gereba tu, maksudnya daripada kulit kambing yang dah diambil isi dia, cantum balik isi bekas air. Ini adalah orang yang ditimpa bencana yang layak diucapkan takziah, kata dia. Orang macam ni layak untuk ditakziahkan dia. Macam mana bencana tu? Kata dia, telah hilanglah makanan-makanannya dan syahwat-syahwatnya. Orang ni semua makanan dia yang sepatutnya dia kena makan, keinginan dia apa semua dia dah buang. Siapa faham tu?
dia dosa dengan Allah Ta'ala tak ada dah. Lebih kurang bahasa tu. Dia nak pergi misal. Lepas tu dia dah hilang makanan dia, syahwat dia. Yang dia penuhi dengannya akan tandasnya. Yang dia penuhi dengannya, dengan gereba bekas air dia sepatutnya dia kena isi. Asalnya isi makanan apa macam tu, tapi dia isi tandas dia. Cuma bahasa tandas ni maksudnya isi dengan najis. Dia bukan isi dengan air bersih, bukan isi makanan tak, tapi isi dengan najis. Itu maksud kata isi dengan tandas. Bahasa ni bahasa sastra sikit lah. Dan dia redakan dengan dia akan isterinya, dan dia ada isteri. Jadi kambing tu isi semua dah buang, patutnya kurang-kurang pun isi air bersih. Dia tak isi air bersih, dia isi tai, isi air kencing, jadi tandas dah. Dan kambing yang dia dah ambil kulit tu, gereba ni, dia isi tai dengan air kencing, dia ada isteri. Dia nak harapkan isteri dia reda dah. Agak-agak isteri dia suka kan? Dalam tu kan bahasa dia ni. Pasal orang Melayu tak ada misal macam ni kan saya. Satu kod bahasa ni saya pun nak faham berat kan tu. Pasal perbandingan macam ni tak ada dalam bahasa Melayu kita. Kata dia harap-harapnya ia ialah daripada yang halal. Dan dia harapkan redha isteri dia, dan dia mengharapkan apa yang diisi air kencing dan tai isteri disebut tandas tu, harap-harapnya apa yang diisi air kencing dan tai itu adalah benda halal. Okey. Boleh jadi? Boleh dapat? Mustahil. Nak cerita apa ni? Ni dengan Allah Ta'ala tak ada dosa, bersih dah. Tak ada dah gaduh nak makan syahwat sana sini apa, tak ada lah TV apa semua tak tengok lah, astro apa tak mau lah, zikir main masjid lah. Tapi hutang, rumah hutang, kereta hutang, duk isi dengan tai. Itu nak minta Allah Ta'ala redha, sedangkan ni hutang riba tak selesai lagi, mati pun duk riba tak habis lagi. Macam mana? Tu dia sebut ni, macam mana nak berjalan ke Allah Ta'ala. Mesti semua tu istilahnya dia halangan, jadi hijab. Kalau atas kata istilah ikut Nabi, memang kita tak sempurna ikut Nabi. Pasal apa? Sampai boleh berhutang, sampai melibatkan jadi riba ni bukan dalam ajaran syarak. Satu Quran kalau istilah khas saya sebut riba tuan-tuan, tinggal saki baki riba ni, hang kalau beriman sungguh tinggal saki baki riba, walaupun PTN, katalah 0.01% sekalipun riba, tinggal 1% atau 0.001% riba, ingat. Apatah lagi yang 10%, 20%, 30%, tu riba gila ya. Pula tu bukan setahun, 25 tahun, 30 tahun baru habis. Bayang. Kita mati dah pun, hidup balik pun mati lagi, tak habis lagi bayar hutang tu. Tu lagi lah nak kata apa. Ada orang tuan-tuan boleh hutang sampai 3 juta, 4 juta. Saya tak tahu lah. Saya ni, saya duduk mikir, saya tengok hutang tu, saya kata macam ni. Saya ni kalau mati, hidup balik, mati balik, hidup balik, 2 kali mati, hidup balik. Ya, hidup umur 40, mati umur 60. Saya nak kumpul 3 juta, saya kata tak ada. Saya lah. Tuan-tuan tak apalah, jutawan. Ada orang boleh berani tuan-tuan hutang sampai juta-juta macam tu. Saya tak tahu lah. Tahu lah. Ya. Adakah kita boleh mengandaikan atau kita memisahkan yang kita punya ada penyician riba di situ, sebab dulu tak ada sistem bank. Saat 10 tahun perlahan ada, mungkin ada di selang kita, dan mungkin tak pun ada yang terlibat. Dia adakah kita serentak kita boleh andaikan itu? Soalan bertanyakan adakah dah terlibat dah kan, nak keluar pun bukan boleh keluar macam tu, dia mesti selesai kan tak. Moto, adakah kaedah bersedekah ni boleh selesaikan isu riba kita? Saya duk ngaji, Tok Guru duk ajar, dia kata hang keluar daripada sistem riba tu cepat-cepat. Bukan kaedah dia sedekah. Nak sedekah, dah keluar pada sistem tu hang sedekah. Okey. 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 Jadi kita dah terlibat kan. Jadi sekarang dah selesai dah hutang tu. Okey. Oh, dah selesai dah. Okey. Ya. Ya, kaedah dia macam tu.
Kalau katalah kita dulu terlibat 1 juta, contoh kita punya kewangan, waktu hukum riba-riba tu ada 100,000, tuan-tuan kena sedekah 100,000. Mesti balance lah, berapa yang dengan riba dulu, berapa dengan yang tuan-tuan kena sedekah. Tuan-tuan terlibat dengan riba 100,000 contoh, yang riba tu 100,000 tuan-tuan kena bayar, tuan-tuan sedekah RM10. Kalau atas tanya hal tu, ya memang kaedah kita macam tu dah, cuma mesti keluar daripada sistem tu dulu, keluar daripada riba tu dulu. Tu yang saya sebut tadi, rumah beli 80,000, renovate 200,000, benda dah. Sepatutnya macam mana, beli rumah tu tak renovate apa, tapi rumah tu bersih lah, tak ada masalah apa dah, tak ada riba apa-apa dah. Dia boleh renovate 200,000 tapi hutang sampai 30 tahun tu habis, 25 tahun habis. Saya jawab soalan. Ya. Kita ada tunai di bank, tapi kita menggunakan kredit card untuk mengisi barang, dan kita kata kita bayar langsung. Ada. Dan kredit card tu ada sistem Islam. Ya. Yang sistem Islam kredit card. Yang tu kena ngaji elok bab muamalah. Pasal bab kredit card ni nak tengok Islamik punya cara kaedah, saya duk tengok lah ni banyaknya gimmick lah, bukan Islamik pun. Memang gimmick, walaupun dia nama Islamik punya kredit card, just a gimmick only. Pasal tengok contoh kena bayar 1,000 pakai kredit card, berapa hari lambat kan kita kena bayar. Kalau tak bayar, tak selesaikan apa yang dia dah tolong bayar untuk kita tu, akan tambah banyak ni. Lagi lambat bayar, lagi banyak dia punya besar, dia punya percentage yang kena bayar kat dia. Apa dia yang Islamik dah? Kaedah riba ni, bila dia riba, walaupun redha meredai, dia adalah riba. Saya ngaji tok guru aja senang ya. Tak menikah lagi, suka sama suka, zina lah. Okey. Riba, tak gaduh kita buat cash money banyak-banyak, kredit card kemudahan ada. Tapi kalau ikut dari segi charge tu, nama dia riba. Nama dia riba. Walaupun redha dengan benda haram adalah haram, bahkan dengan redha tu silsilah murtad. Yang tu yang kena mengaji ilmu fiqh bagi betul tu. Jangan sampai tahap benda yang nama haram kita halalkan dia. Ini masalah. Yang tu yang disiplin fiqh mesti ambil daripada ilmu fiqh yang betul, daripada orang yang memang ahli dalam bab fiqh, untuk kita boleh prevent, boleh jaga daripada benda-benda kesalahan macam ni. Sezaman ni fitnah ilmu dalam bab sistem-sistem nama Islamic banking ni, saya nasihatkan tu lah, belajar daripada ahli lah. Ahli dia kebanyakannya tutup guru kan. Tutup guru pun tak. Kalau game moden ni, saya nak sebut ini, semua yang sistem banking yang nama Islamik ni hasil daripada ilmuan moden ni lah. Cina DAP dia takkan bubuh nama Islamik, melainkan mesti ada orang Islam daripada duduk bahagian panel syariah mana-mana kan tak, penasihat apa-apa, dia orang ni yang buat satu package, satu produk sistem macam ni, dia buat nama Islamic banking. Kaedah tak, DAP tak buat tu. Orang kita lah yang ikut, cuma betul ke Islamic ataupun that is only a gimmick. Itu masalah. Itu kena ngaji elok. Saya nak sebut tu panjang, saya bagi nasihat kata tapi ngaji elok, semak betul-betul yang mana yang nak panggil Islamic punya, mana yang tak non Islamic. Itu buat sekali lalu. Boleh. Kalau kata panel syariah pun, dia akan panggil panel syariah yang sesuai dengan kaedah dia. Dia akan panel panggil syariah. Itu yang kita tengok macam ni pun cukup dah untuk nak tengok panel syariah dia. Kita sebut macam ni lah, jawatan mufti sekalipun. Contoh ESN, yang ni kata halal, yang ni kata haram, yang ni kata tawakuf. Macam tu kot saya sebut mudah tak, negeri mana pergi tengok kan. ASB, yang ni kata haram, yang ni kata makruh, yang ni kata harus, yang ni kata dia tak afdal. Pula pening. Apa maksud dia tu? Inilah menunjukkan dia punya kefahaman tak betul. Kalau kefahaman betul, mesti hukum dia satu lah. Pasal sistem yang sama. Kenapa yang ni dia boleh kata halal apa, tahu wajah mana dia kata halal, tahu mana, yang ni haram, tahu mana, tahu wajah mana. Itu nak menunjukkan panel syariah yang dipanggil tu, dia tak mahir dalam menghukum tu, sampai benda yang macam ni, yang ni hukum orang lain, orang ni hukum macam lain, ini hukum macam lain, padahal isu dia satu lah. Macam tu kot sekali lalu, untuk supaya berfikir tu, dan tuan-tuan kena faham betul-betul supaya tuan-tuan jangan kena kencing boleh tu.
Jangan kena kencing yang benda tu tak sahih dalam kaedah agama, tapi tuan-tuan sangka sahih. Aku Islami, dah. Rupanya that's only a gimmick. Jadi saya nak sebut tu panjang. Kalau ada kelapangan lain, lain ceritalah. Tapi saya punya nasihat, pergi cari, wajib belajar sedapat mungkin untuk selesaikan faham yang mana yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, khasnya dalam bab sistem perbankan lah ni. Okay. Rasanya macam itu dulu untuk petang ni. Banyak umur nanti kita jumpa. Kata dia fal awalu minal maqamati at-taubatu. Khas dia nak sebut bab taubat. Satu memang jalan dengan Allah Taala taubat dulu. Jadi nak taubat mesti kenal dosa. Antara dosa ni dosa syariat, dosa batin. Dua-dua ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi